Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Dua nazif ya. Okey, dua nazif hari ni hari Khamis 29 Julai. Kita nak sambung belajar sains. Okey, sebelum tu kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam PDPR Science secara online. Okey, melalui YouTube ya. Belajar melalui YouTube. Okey, kita sambung apa hari ni ya? Minggu lepas kita dah belajar apa? Elektrik kan? Okey, fungsi komponen elektrik. Hari ni kita nak sambung pelajaran kita. Tolong buka buku teks muka surat 77 ya. 77. Okey, membina litar elektrik ya. Mari kita baca sama-sama ya. Kita boleh membina litar elektrik ringkas menggunakan komponen elektrik dan wayar penyambung. Okey, ini sebenarnya kita buat amali ya di dalam bilik sains, tapi kita tak ada di bilik sains. So kalau kamu ada alat-alat ni boleh buat di rumah. Okey, saya uji ya. Jurutera cilik. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah mentol dan pemegang mentol, wayar, sel kering dan pemegang sel kering serta suis ya. So ada 1 2 3 4 5. Okey. Okey, tengok langkah-langkah dia, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilakukan. Langkah pertama, pasangkan mentol pada pemegang mentol. Okey. Nampak tak gambar dia? Gambar jelas ya. Yang kedua, kita ambil apa tu? Pemegang sel kering ya. Pasangkan sel kering pada pemegang sel kering. Okey. Dia ada pada sel kering tu ada ya, positif dan negatif. Positif yang simbol tambah tu, negatif ialah simbol tolak ya. Kemudian langkah yang ketiga, lengkapkan litar dengan menyambungkan semua komponen menggunakan wayar penyambung. Penting. Lengkapkan litar dengan menyambungkan semua komponen menggunakan wayar penyambung. Satu lagi dia tak sebut ya. Suis ya, sambungkan pada suis juga ya. Ini dalam bulatan tu ialah suis. Okey. Seterusnya, langkah keempat, tutup suis dan perhatikan mentol. Tutup suis maksudnya tolakkan suis tu ke bawah ya. Tolakkan suis tu ke bawah tu kita panggil tutup ya. Tutup suis dan perhatikan. Perhati maksudnya kita lihatlah apa yang berlaku pada mentol. Kemudian langkah kelima, buka suis dan perhatikan mentol. Buka suis maksudnya kita angkat balik yang apa? Pemegang suis tu ke atas ya. Angkat, itu masuk buka suis. Kemudian kita perhatikan apa berlaku pada mentol. Tadi masa kita tutup suis, kita tengok apa berlaku. Kemudian kita angkat ataupun buka suis tu, kita tengok apa berlaku pada mentol tu pula. Okey. Kita tengok soalan. Mengapakah mentol menyala semasa suis ditutup? Mengapa? Mengapa mentol menyala? Siapa boleh jawab? Mentol menyala kerana ini latihan ni cikgu nak nanti latihan kita akan buat yang lain ya. Kita jawab secara lisan. Okey. Mengapakah mentol menyala semasa suis ditutup? Okey, bila suis ditutup mentol menyala. Mengapa dia tanya? Okey, inference dia. Kenapa? Mentol menyala kerana litar lengkap. Okey. Mentol menyala kerana litar lengkap. Litar lengkap maksudnya arus elektrik daripada sel kering tu boleh mengalir. Bila suis ditutup,
arus elektrik akan mengalir daripada sel kering ke mentol. Okey, ke mentol. Dan itu dipanggil litar lengkap. Okey. Soalan kedua, mengapakah mentol tidak menyala semasa switch dibuka? Yang gambar langkah yang kelima tu ya. Mengapakah mentol tidak menyala semasa switch dibuka? Okey, terbalik daripada jawapan pada soalan satu tu. Okey, jawapan satu tu untuk jawapan dua tu dia terbalik daripada jawapan satu. Okey, kalau tadi jawapan satu ialah kerana litar lengkap. So, yang ni mentol tidak menyala kerana apa? Kerana litar tidak lengkap ya. Arus elektrik tidak mengalir kan? Arus elektrik dia bila kita buka switch tu, arus elektrik tidak mengalir. Bila tidak mengalir kita panggil litar tidak lengkap. Okey, itu jawapan dia. Yang ketiga. Soalan ketiga, mentol akan menyala apabila switch ditutup atau dibuka? Langkah yang keempat lah. Mentol akan menyala apabila switch ditutup. Manakala mentol tidak menyala apabila switch dibuka. Okey, itu jawapan dia. Kita tengok soalan keempat. Apakah yang berlaku kepada kecerahan mentol dalam litar sekiranya litar dibiarkan lengkap selama 1 hari? Maksudnya switch ditutup, tutup switch, mentol menyala, tapi kita biarkan 1 hari. Dia berbeza dengan kalau kita buka lampu di rumah. Okey, ini daripada sel kering. Sumber dia adalah sel kering. Kita biarkan sehari. Kemudian soalan dia tanya apa berlaku kepada kecerahan mentol dan mengapa? Dia tanya mengapa. Okey, jawapannya apa dia? Mentol semakin malap. Itu jawapan dia. Untuk soalan pertama, apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah mentol semakin malap. Bila 1 hari kita pasang 24 jam tu, mentol semakin malap. Okey. Mengapa mentol semakin malap? Kerana tenaga elektrik daripada sel kering semakin berkurang. Tenaga daripada sel kering semakin berkurang. Okey. Okey, mari jawab. Senaraikan 3 komponen elektrik yang perlu disambung menggunakan wayar penyambung bagi membina 1 litar elektrik yang lengkap. Apa 3 komponen dalam gambar tu? Okey, apa dia? Amar. Okey, tengok. Yang pertama tadi apa? Mentol dan juga pemegang mentol. Sekali lah tu, dia sekali. Dia nak 3 je, 3 komponen. 3 komponen maksudnya mentol, yang kedua sel kering, yang ketiga ialah switch switch. Okey. Tengok nota guru di bawah tu, kecil tak nampak, kamu buka buku buku tab muka surat 78. Okey, litar tertutup. Litar tertutup ialah litar lengkap. Okey, litar tertutup ialah litar lengkap. Dia ada dua kita boleh sebut sama ada litar lengkap ataupun litar tertutup. Kalau litar tidak lengkap, kita panggil apa? Litar terbuka. Litar terbuka. Okey. Tengok muka surat seterusnya. Cikgu dah tersilap. Patut muka surat yang ini dulu. Cikgu dah tersilap. Ini dulu muka surat 79 Mengapakah mentol tidak menyala? Mengapakah mentol tidak menyala? Okey, muka surat 79. Tengok perbualan 3 orang murid ini. Wah, mentol saya menyala. Kemudian budak lelaki tengah kata apa? Dia tanya apa? Mengapakah mentol saya tak menyala? Okey. Kalau kita tengok sambungan tu sama saja kan?
Sama je sambungan ketiga-tiga murid tu. Mentol sebelah kiri, sel kering dan Swiss. Nampak tak? Sama saja. Tapi kenapa yang murid perempuan tu menyala, yang murid lelaki tu tidak menyala? Kemudian dia tanya pada cikgu, tengok gambar di bawah. Mengapakah mentol saya juga tidak menyala, cikgu? Mana Aci macam ni? Okey, Cikgu Nora jawab apa? Terdapat banyak kemungkinan punca mentol tidak menyala. Nanti kamu kena jawab ni. Terdapat banyak kemungkinan. Apa kemungkinan yang dua murid lelaki ni mentol dia tak menyala? Tengok di bawah sekali. Punca mentol tidak menyala dalam sesuatu litar lengkap adalah kerana tengok ada berapa banyak tu. Suis terbuka. Mungkin suis dia terbuka sebab tu dia tak menyala. Yang kedua, sel kering kekurangan tenaga. Sel kering, bateri tu dah habis tenaga dia, kena ganti baru. Yang murid perempuan tu sel kering dia sel kering yang baru. Atau yang ketiga, kerana mentol rosak. Mentol tu dah rosak. Yang murid perempuan tu mentol dia elok lagi. Okey. Itu 3 kemungkinan mentol tak menyala. Apa dia tadi? Suis terbuka, sel kering kekurangan tenaga, atau mentol rosak. Itu 3 kemungkinan. Okey. Patah balik. Muka surat 80 pula. Muka surat 80. Oh, kalau begitu mungkin mentol saya rosak. Okey. Okey, kemudian tengok gambar yang pertama tu. Kugen memeriksa mentol. Dia tengok mentol dia. Okey. Kemudian apa Kugen buat? Kugen menukar mentol baharu. Tetapi mentol masih tak menyala juga. Maknanya bukan sebab mentol. Sebab mentol tu mentol baru. Keluar daripada kotak lagi. Baru lagi. Mengapa mentol ni masih tak menyala? Tu pelik. So ada kemungkinan lain. Ada 2 kemungkinan lagi tu kan. Okey, yang ketiga, Kugen menukar sel kering baharu. Dia tukar. Mentol baru, sel kering pun baru. Mungkin sel kering lama kekurangan tenaga, so dia ambil yang baru. So tengok gambar nombor 4. Mentol Kugen masih tak menyala. Tu pelik tu. So bukan sebab mentol, bukan sebab sel kering. So apa sebab yang ketiga tadi? Ingat? Mungkin suis terbuka ya. Okey. Dia suruh ramalkan punca mentol dalam litar lengkap Kugen yang masih tidak menyala. Okey. Tadi Cikgu Nora dah bagi tahu apa tadi? Ada 3 kemungkinan kan? Satu, tengok bawah tu muka surat 79, muka surat 80. No. Muka surat 79 betul. Muka surat 79 bawah tu ada 3 kemungkinan tadi apa? Suis terbuka, sel kering kekurangan tenaga, atau mentol rosak. So Kugen dah ganti mentol baru, dah ganti sel kering baru, tapi masih tak menyala. So jawapannya mungkin suis terbuka. Dia kena tutup dah suis tu, barulah mentol tu menyala. Okey. Dah habis. Tengok muka surat 81 ya. Cikgu Nora cakap apa? Murid-murid, selain itu, pemasangan mentol pada pemegang yang tidak ketat dan penyambungan wayar pada komponen elektrik yang tidak betul juga menyebabkan mentol tidak menyala. So ada 2 lagi kemungkinan. Tadi ada 3 kan? Cikgu Nora dah bagi tahu 3. Ni dia tambah lagi 2. Apa dia? Mentol tak ketat. Dia pada mentol, pemegang mentol tu patut kena pusing sampai habis. Dia letak saja, tak boleh lah. Dia kena pusing sampai habis, sampai kena dasar dia. Barulah mentol tu boleh menyala. Mungkin Kugen dia mentol dia pasang tak ketat ya. Dia tak pusing habis. Atau kemungkinan yang kedua tadi apa? Itu kemungkinan yang keempat. Yang kelima apa? Penyambungan wayar pada komponen elektrik yang tidak betul. Dia sambung wayar tak betul. Okey, tak kemas, dia tak ikat betul-betul, ataupun dia tak kepit betul-betul pada dia punya penyambung dia. So
ada 5 kemungkinan mentor tidak menyala. Ingat tu. Okey. Seterusnya, buka buku aktiviti ke surat 48 ya. Ini kamu buat latihan ya. Membina litar lengkap. Surih laluan wayar penyambung yang betul supaya menjadi litar elektrik yang lengkap. Okey, sebelum tu kena tulis tarikh ya di atas tu, aktiviti 4 tu tarikh hari ni ya. Okey. So kamu sambungkan ataupun surih guna pensel warna lah ya, guna pensel warna lebih nampak. Sambung daripada sel kering ke Swiss, dari Swiss ke mentol, dari mentol ke Swiss balik. So ada yang dari mentol ke Swiss, Swiss ke mentol. Okey, ada banyak sambungan tu. Okey, ada 3 sambungan yang kamu kena warnakan ya. Dalam ni dia buat apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7 sambungan. So yang perlu diwarnakan 5 sambungan saja ya. Okey, ini latihan yang pertama muka surat 48. Cikgu rasa senang saja. Seterusnya muka surat 49. Okey, pun senang, mudah sangat, tak payah lukis dah. Cuma tanda meramalkan punca mentor tidak menyala. Okey, ada 5 kemungkinan tadi kan. Okey, kenapa mentor tidak menyala? Perhatikan setiap gambar dengan teliti, tandakan right, tandakan betul bagi kemungkinan mentor menyala, dan tandakan pangkah bagi kemungkinan mentor tak menyala. Okey, tengok gambar A, mentor rosak, menyala ke tak menyala? Mentor baru, menyala ke tak menyala? So tanda right dan pangkah yang mana satu ya. Kemudian B, pemasangan mentor tidak kemas, dia pasang sengit. Yang kedua tu pemasangan mentor yang betul. So tanda right atau pangkah. Okey. C, sel kering baru. Tengok ada berapa bar tu, 5 bar Sel kering kekurangan tenaga, tak ada bar langsung dalam simbol sel kering tu, tak ada So mana satu yang boleh menyebabkan mentor menyala dan mana satu yang boleh menyebabkan mentor tidak menyala. Okey, ini surat 49 dan seterusnya latihan ke surat 50. Mengapakah mentor tidak menyala? Okey, ini pun tulis setiap muka surat tu tulis tarikh tulis tarikh hari ni Mengapakah mentor tidak menyala? Nisa telah membina litar elektrik. Dia dapati mentor tak menyala. Kali ini Nisa pula mentor dia tak menyala. Mengapakah mentor tidak menyala? Bantu Nisa meramalkan punca mentor tersebut tidak menyala. So ramalan saya apa dia? Tadi Cikgu Nora dah bagi 5 kan. Sekarang Nisa hanya perlu tulis 4 saja. Okey, buka balik buku teks tadi, mula-mula dia bagi 3, kemudian seterusnya Cikgu Nora tambah lagi 2 kemungkinan mentor tidak menyala. So cikgu tak nak ulang, kamu tulis sendiri jawapannya. Okey, cikgu rasa itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, jangan lupa tanda kehadiran tanda kehadiran dulu, kemudian tonton video cikgu, faham, kemudian buat latihan di dalam buku aktiviti. Dah buat, dah siap latihan, kamu snap gambar dan hantar pada cikgu secara personal. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.